Seterusnya, sidang Dewan Rakyat Malaysia dijangka tidak mengalami kegawatan ekonomi tahun ini. Perinciannya bersama Syamimi Saripan. Hazel, Malaysia dijangka tidak akan mengalami kegawatan ekonomi tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata jangkaan ini berdasarkan prestasi pertumbuhan ekonomi negara yang dijangka berkembang sekitar 4.5% tahun ini. Malah tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia turut mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 2023 pada kadar 4.4% dan 4%. Jangkaan ini adalah selari dengan unjuran pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global yang diunjurkan dengan lebih perlahan tahun ini. Hal ini berdasarkan takrifan kegawatan atau kemelesatan ekonomi secara teknikal adalah apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi iaitu pertumbuhan negatif suku tahunan sebanyak 2 kali berturut-turut. Kerajaan akan terus mengutamakan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang saksama untuk rakyat serta menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang lebih menarik dengan memudah cara proses pelaburan, mewujudkan lebih banyak syarikat pemula berinovasi tinggi dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bagai Serai Datuk Seri Ahmad. Seterusnya, Dewan juga diberitahu beberapa hentian rehat dan rawat R&R yang dibina di sepanjang laluan projek lebuhraya Lingkaran Tengah Utama LTU yang kini masih dalam proses untuk disiapkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata antara lokasi yang dipilih termasuk kawasan Betong dan Lipis di Pahang dan Gua Musang di Kelantan. Saya berpendapat bahawa antara 3 ke 4 pusat rehat dan rawat sepanjang lebuhraya Lingkaran Utama itu sudah pasti akan dapat digunakan oleh masyarakat Pantai Timur. Antaranya di kawasan-kawasan yang saya nyatakan tadi dan juga diserahkan kepada pihak BBT untuk penyelenggaraan dan juga untuk menentukan segala kemudahan-kemudahan yang kita laksanakan sepanjang kawasan lebuhraya Lingkaran Tengah Utama itu. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Projek lebuhraya bebas tol itu bakal menghubungkan Negeri Sembilan, Pahang dan Kelantan. Seterusnya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan tanaman padi kepada 2 musim setahun di Sarawak. Ia bertujuan meningkatkan produktiviti pengeluaran padi sekaligus meningkatkan pendapatan pesawah tempatan. Timbalan Menterinya Chan Fung Hin berkata, program Smart Sawah berskala besar Smart SBB antara inisiatif memperkasa usaha berkenaan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli. Tambahnya, kerajaan juga berhasrat membawa masuk variati baru benih padi MR297 yang berupaya meningkatkan pengeluaran padi selain mengelakkan serangga perosak. Saudara, pendapatan pekebun kecil getah yang terjejas ekoran harga getah merosot sentiasa diambil perhatian. Atas dasar itu, kerajaan bersetuju menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah IPG daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram melibatkan peruntukan RM350 juta. Baik, sekarang perkembangan dari Dewan Rakyat, kita kembali bersama Hazel untuk perincian di Berita Tengah Hari. Silakan Hazel.